Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan muslim dan muslimat sidang pendengar rumah ngaji Sirafai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini. Kita masih lagi berada pada ayat ke-60 dan 61 surah ke-55 iaitu surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik melainkan balasan yang baik juga. Mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu hendak dustakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan puan semua, mengingatkan kita tentang betapa amal yang baik itu adalah balasan yang baik sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala telah uraikan daripada ayat yang ayat ke-46 waliman khafa maqama rabbih jannatan sehinggalah seterusnya. Sekarang kita ayat ke-60 maksudnya, dan Allah selang-selikan dengan peringatan supaya kita berfikir tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurnia, yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk kita kalau kita berbuat baik. Saya merujuk kepada kitab Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili menguraikan ayat ini, ay jaza'u man ahsana al-amala fid dunya illa al-ihsani ilahi fil akhirah. Jadi balasan bagi mereka yang memperbaiki, yang berbuat baik amalan di dunia, maka balasannya adalah kebaikan di akhirat. Fahatani jannatani li ahli iman wa salihil a'mal. Maka dua syurga yang Allah SWT nyatakan dalam ayat ke-46 itu adalah untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi tuan-tuan puan, ini adalah satu motivasi bagi kita untuk kita melakukan perbuatan yang baik-baik di dunia ini. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, Dr. Wahbah menyebut lagi di dalam kitab beliau ini dalam menguraikan ayat ini, tertibun ni'am fi ghayatil husni. Allah SWT daripada ayat ke-46, Allah SWT telah menyenaraikan banyak nikmat syurga. Fa inna Allah Ta'ala zakara awalan al-maskan. Allah SWT menyebut terlebih dahulu tempat tinggal, wal jannah, itulah syurga bagi kita sekiranya kita beriman dan beramal soleh. Summa bayyana ma yatanazzahu bihi minal basatin, dan kemudian Allah SWT membawakan pula nikmat yang seterusnya, iaitulah basatin, iaitulah kebun yang mana banyak pokok dan buah-buahan. Terpulanglah kita nak kata kebun ke ladang ke, yang mana kita rasa macam satu bentuk kawasan yang penuh dengan pokok-pokok dan buah-buahan yang pelbagai. Di mana ayat ke-48 Allah SWT menyebut zawata afnan, pelbagai jenis pokok dan buah-buahan. Jadi Allah SWT menyatakan kepada kita syurga itu, nikmat yang pertama, syurga maskan, tempat tinggal abadi di akhirat nanti bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Kemudian lebih spesifik lagi adalah kebun-kebun ataupun ladang di tempat tinggal kita itu dalam bentuk kebun ladang yang banyak pohon, banyak buah-buahan. Summa dzakara ma yatanawalu minal ma'kul. Dan kemudian kalau duduk kebun ataupun ladang tak dapat makan, tak ada makna juga. Tuan-tuan Allah SWT membawakan ayat yang seterusnya, iaitulah fihima min kulli fakihatin zaujan. Terdapat buah-buahan yang banyak dan yang luar biasa rasanya. Dan juga dalam ayat ke-52 itu perkataan zaujan itu merujuk kepada dua jenis yang kita telah huraikan sebelum ini. Jadi kepelbagaian itu, dan tidak dilupakan juga apabila kita sebut kebun ni sudah tentunya adanya air, mata air ataupun sumber air untuk minuman dan kegunaan yang lain. Fihi ma'ainani tajriyan dalam ayat ke-50. Jadi summa zakara mawdi'ar rahati,
ba'da tanawuli wa huwa al-firash. Dan yang keempat, Allah SWT menyatakan tentang nikmat rehat. Dah duduk dalam kebun ladang, ada mata air, ada banyak pokok, banyak buah-buah yang dapat makan. Setiap buah ada 2 jenis dan makan-makan, maka tempatnya pula, tempat rehat itu macam sangatlah nikmatnya, iaitulah al-firash, yang dinyatakan dalam ayat 54, muttaqina ala furushin, yang mana bahagian dalamnya diperbuat dari sutera dan sebagainya, yang telah kita ulas dulu. Masya Allah. Jadi nikmat keliling dan juga nikmat tempat duduk, tempat rehat, ya. Dan summa zakara ma yakunu fil firashi ma'ahu minal huriyat, dan juga nikmat yang Allah SWT nyatakan dalam bentuk bidadari-bidadari, sama ada bagi ahli syurga yang lelaki, maka pasangannya telah pun kita huraikan, ada perbincangan yang panjang, tapi kita ambil sajalah. Maka dengan pasangan-pasangannya, baik yang lelaki, pasangannya adalah isterinya dan bidadari yang lain, dan begitu juga dengan perempuan, maka pasangannya adalah suaminya secara umumnya, tuan perempuan. Jadi Allah SWT telah listkan nikmat-nikmat yang pelbagai di dalam ayat ini. Arafallahu ta'ala kulla ni'matin bitawbiqi man yunkiruha au yukadzibu biha. Jadi Dr. Wahbah menyebut lagi, tuan-tuan perempuan, dalam Allah listkan nikmat-nikmat yang banyak ini, setiap satu nikmat tu Allah selitkan, Allah follow up dengan persoalan. Allah sebut tentang buah-buahan, Allah sebut tentang mata air, Allah tanya, Allah question, Allah follow up kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kamu dustakan. Setiap satu nikmat tu kalau dia berdiri stand alone pun, dia dah menjadi satu nikmat yang sangat dahsyat, yang kita tak boleh banding dengan apa yang kita ada di dunia ni. Apatah lagi apabila Allah SWT meletakkan list yang sangat banyak, dan Allah follow up setiap list nikmat itu dengan persoalan kepada kita, nak lagi ke kita dustakan nikmat yang Allah SWT telah janjikan untuk apa? Untuk kita memotivasikan diri kita untuk menjaga keimanan kita dan beramal soleh. Dan ini, tuan-tuan perempuan, sepatutnya menjadikan satu motivasi bagi kita untuk kita menjadi orang yang baik. Baik, apabila kita mengatakan tentang baik ni, tuan-tuan perempuan, apakah definisi baik di kalangan kita? Kalau kita tengok orang ni, orang tu baik. Kalau kita iring jenazah contohnya, apa yang kita katakan kepada jenazah ini baik. Jadi baik itu apa maksudnya, tuan-tuan perempuan? Macam-macam definisi orang kita. Kadang-kadang ada orang yang nampaknya baik solatnya, maka kita kata dia baik. Ada orang yang nampak akhlaknya baik, walaupun dia tak solat pun kita kata dia baik. Ada orang yang kita nampak solat dan akhlaknya baik, namun pergi berjumpa bomoh, terlibat dengan jin, sihir dan sebagainya, amalan-amalan khurafat. Jadi pun kita kata baik, sedangkan ada pelbagai aspek dalam diri yang perlu dipelihara, aspek akidahnya, aspek amalannya, syariatnya, dan juga aspek akhlaknya. Berapa ramai orang kita yang baik, tuan-tuan, kalau kita jumpa depan-depan baik, tapi kalau dalam social media, Masya Allah, dengan mencarutnya, dengan memaki hamun, dengan bergaduh, dan masalahnya dengan social media kita sekarang ni, tuan-tuan perempuan, kita boleh bergaduh dengan sesiapa sahaja yang even kita tak kenal pun siapa dia, hati budi dia dan sebagainya, latar belakang dia, keilmuan dia. Dengan orang yang berilmu pun mudah sahaja diperlekehkan, dipertikaikan, ataupun dijadikan bahan pergaduhan dan sebagainya. Jadi bila kita nak definisikan baik, perempuan, kita kena melihat dari segi personal kita, peribadi kita, perlulah baik dari segi 3 komponen yang utama, iaitu akidah dan syariat dan juga akhlak. Jadi ketiga-tiga aspek tu perlu perbaiki, dan mungkinlah secara umumnya apabila kita menyebut orang kita ni, tuan-tuan perempuan, insya-Allah dari segi syariat tu baik. Dari segi akidah saya akan sentuh dalam sesi akan datang, insya-Allah. Dari segi syariat tu, insya-Allah lah, solat, puasa, pergi haji tu, insya-Allah lah, bayar zakat. Namun dari segi akhlak inilah yang menjadi masalah utama. Dari segi akhlak kita dengan ibu bapa kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara mara kita, kaum kerabat kita, yang terputus silaturahim,
yang bergaduh sesama adik-beradik disebabkan perebutan harta, masalah isu faraid yang tak selesai-selesai contohnya. Jadi ini semua menjadikan kita ni, walaupun kita rasa kita ni dah baik dengan solat kita, dengan puasa kita, puasa sunat lagi ni 10 Muharram nak sampai, kita nak puasa sunat lagi, kita rasa kita dah baik, namun banyak lagi sebenarnya aspek-aspek yang perlu kita lihat, terutamanya melibatkan keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita sendiri, kawan kerabat, para sahabat kita yang telah terputus ukhuwah atau kita bergaduh dan tak selesai-selesai. Ada hak orang lain yang kita ambil, contohnya ada penganiayaan yang kita buat kepada kenalan kita atau saudara kita. Jadi semua ini perlu diperhalusi, tuan-tuan perempuan, untuk menjadi orang yang baik dan untuk mencapai nikmat syurga yang Allah SWT telah janjikan. Jadi fikir balik, apa lagi aspek diri kita ni. Bukanlah saya nak kata saya ni baik, saya sendiri pun ada banyak aspek yang perlu saya lihat, dan saya mengajak tuan-tuan perempuan untuk sama-sama kita lihat aspek diri kita sendiri dalam keluarga kita. Cuba buka sikit dengan saudara mara kita, dengan kaum kerabat kita, buka lagi dengan jiran kita, kawan-kawan kita, apa lagi aspek yang memerlukan penambahbaikan. Dan kalau boleh kita jangan cukup dengan apa yang kita ada saja, kita cuba. Dan kita pun dah masuk ke tahun baru 1443 Hijrah ni, kita cuba apa lagi aspek penambahbaikan. Cuba tengok tahun lepas 1442 Hijrah, apa aspek penambahbaikan yang kita dah berjaya buat ataupun tak ada langsung. Jadi cuba cari 1-2 perkara yang kita rasa yang signifikan, yang meaningful, yang kita boleh ubah untuk membawa kebaikan kepada diri kita atau keluarga kita atau saudara mara kita. Ada tak silaturahim yang boleh kita rapatkan? Ada tak jurang ukhuwah antara kawan-kawan yang dah terputus yang kita boleh sambungkan semula? Ada tak perkara-perkara yang berbaki dari konteks faraid, ahli keluarga yang tak selesai-selesai dan sebagainya, yang boleh kita cuba selesaikan dalam tahun ini. Kalau selesai itu contohnya akan merapatkan kembali jurang di antara adik-beradik, sanak saudara dan sebagainya. Cubalah tuan-tuan perempuan cari 1-2 perkara yang signifikan, yang meaningful untuk kita selesaikan, untuk kita tambah baik, sebab itu akan menjadi bekalan kita kepada ke akhirat nanti untuk kita mencapai syurga Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan perempuan. Saya sudahi dulu setakat ini dan kita sambung masih lagi ayat Sam dan sesi akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.